Sebelum ni kita dah belajar scalar produk dan seterusnya adalah vektor produk. Okey, vektor produk ni pun dia ada formula dia. Okay, contoh katakan kita diberi dua vektor. Okay, kita diberi dua vektor dan katakan soalan find A cross B. Ini kita akan baca A cross B A cross B itu maksud dia adalah vektor produk. Dia tak sama dengan A dot B. A dot B itu adalah skala produk. Kalau A cross B dipanggil vektor produk. Okey, vektor produk kita mesti gunakan determinant. Cara kita nak kira determinant, yang first row ni mesti gunakan IJK. First row. Second row ni kita akan ambil coefficient of IJK untuk first vector. Kemudian second vector ni kita gunakan coefficient juga, tapi untuk coefficient yang kedua, IJK. Okay. So daripada sini nanti kita akan gunakan kaedah determinant. Hari sekali kita akan dapat bentuk macam ni lah. Okay. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua, kalau soalan tu melibatkan angle, maka kita akan gunakan formula yang kedua. Okay, kita akan ambil magnitude of A multiply by magnitude of B. Kemudian kita guna sin theta. Kalau kita gunakan dot product dia guna cos. Untuk cross product dia guna sin. Kemudian kita lihat dia masih ada lagi formula ni, darab dengan kita nampak ada n, ada cap ni. Ini maksud dia adalah unit vector. Unit vector normal. Maksud dia perpendicular to the plane. Okay. Bila kita gunakan A cross B, dia merujuk kepada A and B itu berada pada satu satah. Ni kalau kita lihat kat sini. Contohnya, kita ada dua vektor. Kita andaikan, katakan kita ada satu helai kertas. A dot B ni berada pada kertas, atas kertas. Okay. Vektor yang pertama A, vektor yang kedua adalah B. Jadi kalau kita dapatkan A cross B, maka kita akan ada satu normal. Normal tu adalah 90 darjah kepada A dan B. Okay? Itu yang dalam formula kita tadi. Dia ada formula, kita ada magnitude A, magnitude B, multiply by sin theta. Kemudian ada satu lagi, n cap. Itu maksud dia unit vector. Unit vector tu adalah vektor yang normal kepada plane. Okay? Maksud dia A dan B ni, ingat A dan B ni dia berada di atas kertas. Normal tu adalah 90 darjah kepada dua-dua vektor ni. Okay, dia ada dua keadaan, sama ada kalau A cross B, maka arah normal tu ke atas. Kalau kita belajar fizik, kita boleh gunakan right hand rule kan. Petua tangan kanan kalau dalam fizik. Maksudnya kalau kita gunakan A cross B, maka dia punya arah dia ke atas. Arah dia ke atas. A cross B, arah dia ke atas. A cross B. Kemudian kalau kita nak gunakan A cross B, untuk kes yang ni, A tu berada di atas, vektor A. Vektor B tu berada di bawah. Maka A cross B, maka arah dia ke bawah. Okay? Jadi kalau kita gunakan hukum tangan kanan, ibu jari itu kita letak, asalnya kita akan ambil dulu. Kita akan ambil daripada hukum tangan kanan tu, jari tu kita gerakkan bermula daripada vektor A tu. Vektor A ni, jari ni, vektor A ke B. So A ke B. Boleh nampak ni. Saya tulis ni. Maknanya yang ni A cross B. Okey. Ni. Maksudnya A cross B. A cross B. A cross B, kalau kes yang ni dia ke atas. Kalau sekarang ni, kalau kita gunakan A cross B, dia ke bawah. Kalau yang ni A cross B, boleh? Kita ambil tangan kanan kita gerakkan ke sini. Maksudnya bermula daripada sini. So A cross B. A cross B. Okey, ataupun kalau payah sangat kita boleh gunakan, kalau anti clockwise arah dia ke atas. Kalau clockwise arah dia ke bawah. Okey tak setakat ni? Boleh faham? Maksud A cross B ni. Maksud dia Okey sir. Boleh. Okey. A cross B ni maksud dia normal dia adalah 90 darjah kepada vektor A dan B. Okey. Kita tengok sikit properties.
A cross B, kita tak boleh tukar B cross A. Dia tak sama. Kalau dot product okey, kalau sebelum ni kita belajar dot product A dot B equals to B dot A. Sebab jawapan dia adalah bentuk skala. Skala produk. Tapi kalau vektor produk dia tak boleh main tukar-tukar. Kalau nak tukar boleh, tapi kita kena ada arah negatif. Kemudian kalau kita ada dua vektor, yang sama, kalau kita cross dia mesti zero. Dia mesti equal to zero. Dan yang ketiga ni, kalau kita dapati dua vektor yang berbeza, A cross B, tiba-tiba kita dapat zero juga. Ini bermaksud kita punya vektor A ni parallel dengan vektor B. Jadi kalau kita nak tunjukkan dua vektor tu parallel, mudah je. Kita boleh gunakan A cross B, dapat tak zero. Kalau dapat zero, maka itu adalah parallel. Okey, kemudian kita lihat ada satu lagi. Kadang-kadang kita nak dapatkan area of triangle. Area of triangle, kita boleh gunakan kaedah vektor produk ni. Dengan cara, katakan kita ada vektor AB satu, kemudian kita ada vektor AC. Jadi kalau kita dapatkan area ni, kita boleh gunakan, disebabkan ini adalah triangle, maka kita gunakan 1/2. Kalau katakan kita bentuk parallel, contoh ini dia panggil parallelogram. Katakan contoh ini katakan A, saya buat AB satu lagi AC. Kalau katakan bentuk parallelogram, maka area tu kita ubah sikit. Area tak perlu ada setengah. Kalau triangle kita guna setengah, tapi kalau parallelogram kita hanya gunakan magnitude of AB cross AC. Tapi syarat dia adalah pastikan bermula pada point yang sama. Kita mesti gunakan AB cross AC. Kalau kita nak ambil B boleh. Kalau nak ambil B, kita boleh ambil BA cross BC. Jadi dia punya syarat dia, pastikan kita mesti bermula pada point yang sama. Berbeza dengan kalau kita nak tambah dua vektor. Kalau kita nak tambah dua vektor, dia berbeza sikit. Kalau nak tambah dua vektor, kita mesti pastikan dia mesti bersambung. Ini kalau kita nak tambah dua vektor, so kita akan dapat AC. Tapi kalau untuk cross product, dia mesti bermula pada point yang sama. So kalau parallelogram tak payah ada setengah. Kalau triangle mesti ada setengah. Kita lihat contoh. Contoh yang ke-10. Bagaimana kita nak kira A cross B? Kita lihat yang ni. Katakan saya nak jawab dulu soalan yang pertama ni. 3 vektor A cross 5 vektor B. Jadi disebabkan soalan ni dia tak bincang angle, maka gunakan formula yang pertama. Formula yang pertama tu kita mesti guna determinant. First row ni mesti guna I, J, K. Tu yang pertama. Kemudian second row ni kita ambil yang pertama apa? Kalau 3A, maksudnya kita ambil vektor A tapi darab 3. So darab 3, so kita akan dapat 3, negatif 9. Terus. Untuk third row ni kita ambil vektor yang kedua. Tapi kita kena darab 5. So kita ambil 10, negatif 15 dan kita akan ambil 5. So daripada sini kita akan kira determinant. Sama macam matrix. Ni nanti kamu ingatlah balik bagaimana cara nak kira ni. Katakan saya ambil macam ni. Saya akan ambil eliminate first row and first column. Maksud dia yang tinggal adalah yang ni lah. So kita akan ambil 3, negatif 9, negatif 15, 5. Maka darabkan dengan I 1. Kemudian katakan saya ambil yang ni pula, J pula. Untuk J kena ingat kalau sebabkan yang kedua ni, kita kena ingat balik kita dah belajar cofactor.
positif, negatif, positif. So yang kedua ni negatif. Okay, so kalau kita eliminate first row and second column, maka yang tinggal adalah 3, negatif 9, 10, 5. Ini adalah J. Okay, eliminate first row and second column. 3, negatif 9, 10, 5. Kemudian untuk yang ketiga ni pula mesti guna tambah. Okay, kita eliminate first row and third column. Yang tinggal 3, 3, 10, negatif 15. Ini adalah K. Penulisan sebenarnya IJK ni pun sebenarnya kita kena letak wave. Ini penulisan sebenar dia lah. Okey, kemudian kita kira lah. Kita kira macam biasa 15 tambah 15 darab 9. Okey, yang kamu kira kita akan dapat negatif 120i. Yang ni pun sama, 15 tolak 90. Maka akan dapat negatif 105J. Kemudian ini pun sama, negatif 45 tolak 30. Dapat negatif 75K. Seelok-eloknya mesti ada wave kat bawah tu. Saya ambil soalan B ni. Vektor A cross vektor C. Mesti guna determinant. Okay, determinant tu adalah kita gunakan first row mesti IJK. Jangan tukar yang lain. IJK. Kemudian second row ni refer pada first vector ni. A. Ambil nombor je 1, 1, negatif 3. Kemudian third row ni kita ambil vektor yang kedua, C. 1, 1, 1. Okey. Jadi kita guna kaedah yang tadi sama. Kaedah yang tadi, kalau katakan kita refer pada first element ni, eliminate first row and first column, maka dapatlah 1, negatif 3, 1, 1. Kemudian multiply by sebelah dia mesti I. Kemudian yang kedua mesti tolak. Tolak dengan second element pula. So eliminate first row and second column. So kita akan dapat 1, negatif 3, 1, 1. Ini adalah J. Kemudian yang ketiga tambah. Eliminate first row and third column. So kita akan dapat semuanya 1. Ini adalah K. Seeloknya penulisan dia adalah ada wave kat bawah IJK. Kemudian kita akan kira, terus kita ambil 1 tolak 3. So kita akan dapat 4i. 4i ada wave kat bawah. Ini pun sama, 1 tolak 3. So kita akan dapat negatif 4j. Ini disebabkan ni row first row dengan first row dengan second row ni sama, tak payah kira, 0. So itulah jawapan dia untuk yang B. Kemudian untuk C cross A, sebenarnya C cross A ni dia sama dengan B ni, cuma dia terbalik. Bila terbalik tak payah kita nak kira lagi. Kalau kita ambil C cross A, disebabkan dia terbalik daripada yang B ni, maka kita tulis je negatif daripada jawapan A cross C. So kita ambil je jawapan ini. So negatif 4i plus 4j. So macam tu. Okey. Jadi tak payah kita nak kira lagi, kita terbalikkan je. Tapi dengan syarat kena ingatlah properties dia. Kita tengok yang pertama. Okey, saya nak buat yang pertama ni. A dot A, kemudian cross B. Yang pertama dia panggil dot product, yang kedua dia panggil vector product. Tak sama Jadi kalau kita expand, ni soalan sebelah ni. Okey. Kalau kita expand A cross B. Okay. Ini kalau kita darab ni A, ini kita boleh tukar ni A dot A, ataupun saya boleh tukar kepada A cross A. Okay, A cross A, saya tukar tempat, boleh Ini kita ada properties kita. Kita boleh tukar macam ni. Okey, A cross A, kita dah tengok nota tadi. A cross A ni nilai dia adalah 0.
Nota yang awal tadi. Kalau parallel, A cross A 0. Okay. Jadi kalau kita ada 0 dot dengan vektor B, dia akan dapat 0 jugalah. So yang A ni jawapan dia 0. Kemudian untuk yang B ni pula, okay, A minus B cross A plus B. Jangan lupa penulisan dia mesti ada wave. Okay, wave. Itu penulisan sebenar lah. Okay, kita boleh expand. Kita boleh expand. Tetapi bila kita expand, biasanya kita akan dapat A kuasa 2. Tapi disebabkan ini adalah vektor, kita kena tulis juga A cross A. Kena tulis A cross A. Kalau biasa terus A kuasa 2. Kemudian saya expand ni pula. Ni ke sini. Tambah dengan A cross B. A cross B. Kemudian tolak dengan, saya expand yang ni pula. Tolak dengan B cross A. Kemudian expand lagi, kita akan dapat tolak B cross B. Okey, kemudian kita ingat tadi kalau cross yang sama ni dia akan jadi 0. Yang sama ni dia akan jadi 0. Selesai. Kemudian yang ini, okey, yang ini sebenarnya ini kita boleh tukar kepada tambah. Saya boleh tukar kepada tambah A cross B. So kalau kita jumlah dengan ni, kita akan dapat 2 lah. 2 kali. So tambah dengan 2 kali A cross B. Kemudian yang ini sama vektor dia. Ini kalau sama 0. Kalau parallel 0. So kita akan dapat jawapan dia adalah 2 vektor A cross vektor B. Okey, kita beri dua vektor A, vektor U dan vektor V. Kemudian diberi U cross V, dah diberi. Soalan dia find the value of P, Q and R. Okey, jadi step yang pertama kita cari dulu U cross V. Yang maklumat ni kita biar dulu. Kita cari dulu vektor U cross vektor V. So kita akan ambil, so ini 1. Kemudian vektor yang kedua, kita ambil negatif 2, 1, negatif 5. Okey, kita buat sekali lagi. Maka kita akan ambil yang di sini, eliminate first row and first column, maka dapatlah Q1, 1, negatif 5. Yang ini mesti I. Kemudian mesti tolak, yang kedua mesti tolak. Kita ambil ini pula, eliminate first row and second column. P, okay, P1, kemudian negatif 2, negatif 5. Ini adalah J. Kemudian teruskan lagi, tambah, ambil yang ini pula, first row and third column. PQ, negatif 2, 1. Ini adalah K. Okay. Kemudian kita selesaikan ini. Okay. Maka kita akan ambil negatif 5. Ini saya ambil negatif 5 Q tolak 1. Ini untuk I. Untuk J pula negatif 5. Sepatutnya tolak tolak. Negatif 5 P tolak-tolak tambah 2. Ini adalah untuk J. Kemudian yang ini pun sama. P tolak-tolak. So jadi tambah. Ini adalah untuk K. Kemudian kita comparekan dengan maklumat soalan. Soalan dah bagi tahu ini adalah 9I tambah 13J tambah RK. Itu maklumat soalan. Kemudian compare kiri dan kanan. Okay. Kalau kita compare kiri, negatif 5Q tolak 1 sama dengan sebelah kanan 9. Maka proses Q adalah negatif 2. Kemudian compare untuk J pula, negatif 5P tambah 2. Okey, kalau saya ambil ni, maka kita ambil negatif 13. Okey,
5P tolak, okey, betul. So ini adalah P sama dengan, ni kamu kira ni, P sama dengan 3. Kemudian yang terakhir, P tambah 2Q sama dengan R. Okey, gantikan P dan Q ni, maka dapat R tu sama dengan negatif 1. Okey, macam mana untuk yang ni? Ada nak tanya? Cuma kena hati-hati sini negatif, yang ini positif. Maka kalau kita nak ambil, jangan lupa kena letak negatif 13. Okey. Ataupun satu lagi cara, jadikan dia positif. So 5P tolak 2J samakan dengan 13. Itu pun boleh juga. Okey, soalan 13, kita nak dapatkan find all vectors of length. Okey, ini macam soalan dot product. Kita dapatkan all vectors, length dia adalah square root of 6 unit. Tapi ada syarat dia perpendicular. Bila sebut je perpendicular, ini merujuk kepada cross. Cross both vectors. Maknanya kita mesti guna vector A cross vector B, sebab disebut perpendicular. Okey, jadi katakan saya ambil, katakan let U lah. Let U equals to A cross vector B. So kita akan buat cross I, J, K. Vektor yang pertama 2, 3, negatif 2. Vektor yang kedua 1, negatif 2, 3. So kita akan cari determinan dia. Okey, dia cari determinan. Kita akan dapat ni, kamu kira lah Ini saya ringkaskan ni, jawapan dia adalah 5I tolak 8J tolak 7K. Selonnya letak wave kat bawah. Ini kita punya vektor kita. Okey, jadi kalau kita rujuk kepada dot product, sepatutnya kalau jumpa soalan ni, kita mesti gunakan kena cari dulu magnitude of U. Magnitude of U. Okey, magnitude of U kita ambil daripada sini, kita ambil square root 25 plus 64 plus 49. Okey, ini nanti kamu kira, kamu akan dapat square root of ni berapa ni, kamu kira ni, jumlah ni berapa ni, 25. Jumlah kan berapa? 25 tambah, seorang kira 25 tambah 64 berapa? Punca 138. Punca 138. Punca 138. Okey. Kemudian kita kena kira dulu unit vektor dulu. So saya kena kira unit vektor. Okey, ataupun nak jawab terus pun boleh. Okey. Kalau katakan nak jawab terus. Okey, katakan saya nak jawab terus. Kita nak dapatkan vectors. Okey, vectors of length sama macam yang sebelum ni, 6 unit. Okey, kita punya syarat dia adalah square root of 6. Kan sebelum ni kan kita ada, kalau length dia 6 kali unit vector. Sekarang unit vector kita boleh ambil ni U ni, kita perkan dengan setiap IJK ni, perkan dengan ni punca 138. Ini untuk I, tolak 8 per 138, kemudian tolak 7 per punca 138K. Okay, kita nak dapatkan all vectors. So saya akan buat plus minus. Okay, sebenarnya nak dapatkan soalan ni, kita kalau nak jawab, kita kena ambil dia punya length dia berapa, darab dengan unit vektor. Unit vektor ni adalah kita ambil vektor U bahagi dengan magnitude. Okay, so jawapan dia kita boleh ringkaskan plus minus. Saya gunakan plus minus sebab kemungkinan jawapan kita A, B. Satu lagi jawapan dia mungkin B, A.
Ya, itu yang kita ambil plus minus tu. Ini kalau kita permudahkan dapatlah 5I tolak 8J tolak 7K perkan dengan punca 23. Ini selepas kita permudahkan. Maka itulah jawapan dia. Okey. So ni kalau kita permudahkan dapat. Ini soalan kita nak cari area pula. Okey, kalau nak mencari area, kita boleh pilih nak guna formula yang mana satu. Okey, sir. Okey. Kita boleh pilih nak guna formula yang mana satu. Kalau katakan saya nak guna formula of triangle, area equals to sebabkan triangle saya gunakan 1/2. Mungkin saya nak gunakan AB cross AC. Mungkin juga nak gunakan B dulu. So BA cross BC. Boleh, mana-mana boleh. So kalau saya gunakan ni, maka saya kena cari dulu vektor AB. Vektor AB kita dah belajar cara dia adalah ambil kanan tolak kiri. Kanan adalah B. So 3, 0, 2. A kita adalah 2, 1, negatif 1. Jangan terbalik. Jangan ambil A tolak B. B tolak A. So kita akan dapat 1, negatif 1, 3. Okey. Ini 1. Kemudian kita perlukan AC pula. AC maksudnya kita ambil vektor C 4, negatif 2, 1 tolakkan dengan A 2, 1, negatif 1. Maka kita akan dapat 2, negatif 3, 1 tambah 1, 2. Okey. Kemudian barulah kita jawab area. Okey, saya kira dulu ni AB. AB So saya kira dulu AB cross AC. So kita ambil lah I, J, K. AB adalah 1, negatif 1, 3. AC yang ni 2, negatif 3, 2. So kita gunakan kaedah determinant. Kita selesaikan. Boleh kan? Ni saya bagi jawapan ni. Okey, jawapan akhir dia 7I tambah 4J tolak K. Ni nanti kamu selesaikan. Akhir sekali jawapan dia adalah ini. Okey, kemudian kita nak mencari area. Okey, kita nak mencari area. Kita gunakan tadi 1/2. 1/2. Okey, tetapi kita gunakan vektor ni soalan nak magnitude. Kita punya soalan magnitude. Jadi saya kena darabkan dengan ambil vektor ni kena kira magnitude. So 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey, so jangan ambil vektor ni. Sebab formula kita adalah magnitude. Ini adalah merujuk kepada magnitude. Magnitude. Yang ini merujuk kepada determinant. Jangan salah faham lah ni. Ini adalah determinant. Okey, jangan salah faham. Kita guna kaedah determinant dapat yang ni. Okey, kita nanti kamu kira akhir sekali nanti jawapan akhir dia square root of 66 over 2 unit square. Kalau katakan soalan nak dapatkan area of parallelogram, maka setengah ni kita tak payahlah guna. Kalau area of parallelogram segi 4 selari, yang ini buang, setengah ni buang. So guna yang ni je. Okey. Okey, untuk soalan 15 kita nak simplify. So kita ada A, vektor A cross B plus vektor C plus vektor A cross 2 vektor B minus C vektor C. Okey, so kita akan cross. Kita expand ni, tetapi pastikan mesti tulis cross. So kita akan dapat A cross B, kemudian plus vektor A cross vektor C. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita boleh cross yang ini pula, expand yang ni. So kita akan dapat plus A cross 2 vektor B minus
A cross C. Okey, kemudian kita lihat di sini A cross B. Okey, yang ini kita boleh gabungkan. Okey, yang ini kita boleh gabungkan ni. Ni kita boleh gabungkan dengan di sini. Okey, ini sebenarnya kita boleh tulis ni. Ini adalah 2 kali A cross B. Maka bila kita gabungkan ni, ini kita akan dapat 3 kali. So kita akan dapat 3 kali A cross B. Okey. Kemudian A cross C. A cross C ni kita boleh cancelkan dengan yang ni. So equal to 0. So jawapan kita adalah yang ni. Jadi kalau kita simplify, akhir sekali kita akan dapat 3 in bracket A vector A cross vector B. Okey, kemudian kita nak mencari find the value of lambda such that magnitude ni semua ni equals to lambda magnitude of A multiplied by magnitude of B. Kita nak mencari lambda. Okey. So untuk yang di sini, kita boleh ringkaskan ni semua ni ini sama dengan di atas tadi. Sama. So kita boleh tulis tadi kita dah buat ini adalah 3. Kita boleh ambil 3, kemudian vektor A cross vektor B. Okey, samakan dengan lambda of vektor A cross magnitude of A multiplied by magnitude of B. Okey, yang ini kalau ini adalah magnitude, maka kita boleh ambil 3. Okey, ini saya boleh tulis 3. Kemudian yang ini cross B. Okey. Ini sama dengan lambda magnitude of A magnitude of B. Okey. Kalau perpendicular, bila perpendicular maksud dia kita boleh rujuk balik nota. Kita rujuk balik nota. If A and B are perpendicular, if A and vector B are perpendicular, then magnitude of A cross magnitude of B dia akan sama dengan magnitude of A multiplied by magnitude of B. Dia sama sama. Jadi yang ini kita boleh tukar, kita boleh ambil 3 magnitude of A multiplied by magnitude of B equals to lambda magnitude of A multiplied by magnitude of B. So daripada sini kita dapati bahawa lambda tu mesti sama dengan 3.